Okay, InsyaAllah hari ni Ana Nurul Aina Izzati dan Wan Nur Adina Suha akan hari ni Ana akan membentangkan pasal didikan Al-Quran dan Sunnah. Tajuk dia ihsan. Okay, apa itu ihsan? Ihsan dari segi bahasa ialah berbuat baik dan takut untuk melaksanakan sesuatu. Bagi segi istilah pula, seseorang itu menyembah Allah seolah-olah dia melihat Allah dan meyakini bahawa Allah melihat perbuatannya. So kita boleh nampakkan kat situ yang ihsan ni dia tahu yang dia tahu yang dia tu sembah Allah, dan dia seolah-olah nampak Allah tengah buat semua benda yang dia lakukan. So dia takut nak buat dosa kat situ. Okay, untuk muraqabah, apa yang dimaksudkan dengan muraqabah? Muraqabah ni, muraqabah dari segi bahasa, pengawasan, pemerhatian dan penyaksian. Bagi segi istilah pula, keupayaan diri untuk sentiasa merasakan diri diawasi dan diperhatikan Allah, sentiasa mentaati perintah Allah dan menjauhi perkara maksiat. Okay, dia nak cakap kat sini, dia tahu dia ada ihsan dan dia tahu ya Allah tu ada. So dia takut nak buat dosa sebab dia tahu Allah selalu perhatikan dia, dan dia takutlah nak buat maksiat semua tu. Okay, Allah ada berfirman dalam surah Al-Ahzab. Okay, seterusnya, ihsan dari aspek muamalah dan akhlak serta ibadah. Okay, bagi tiga konsep ni, ihsan ni adalah kemuncak prestasi dalam ibadah, muamalah dan akhlak. Oleh itu, setiap individu mesti menyedari hal tersebut dan akan berusaha dengan seluruh potensi diri yang memiliki untuk mencapai tahap ihsan. So kalau kita tahu benda tu penting, kita akan try dalam muamalah, akhlak dan ibadah kita untuk sampai ke tahap ihsan. Okay, ihsan dalam aspek ibadah. Ihsan dalam aspek ibadah ada 5. First, mentaati perintah dan larangan Allah dengan ikhlas, sentiasa merasakan nikmat ibadah yang mendorong seorang tawajah kepada Allah, berusaha untuk mendapatkan ganjaran pahala daripada Allah, melihat kesucian akidah supaya tidak rosak atau terbatal, dan istiqomah mengerjakan ibadah sama ada wajib, sama ada ibadah tu fardu ain atau amalan sunnah. Okay, next ialah ihsan dalam muamalah. Ihsan dalam muamalah pula ada 4. Menunaikan hak kewajipan terhadap manusia. Lepas tu sentiasa amanah, jujur, menepati janji ketika berurusan dan melakukan aktiviti sosial. Lepas tu membina hubungan baik dengan keluarga, jiran dan masyarakat, mewujudkan keharmonian dalam kehidupan bermasyarakatan. Okay. Next pula, ihsan dalam akhlak. Ihsan dalam akhlak, okay, ada 3 je. Senang je. Okay, ihsan dalam akhlak pula melakukan amal ma'ruf dan mencegah perkara mungkar dalam kehidupan, bersyukur atas nikmat Allah dan redha dengan keturunannya, dan yang last, mengamalkan sifat mahmudah dan berakhlak mulia. Okay, ini bukan last saja, ini last tu yang ihsan dalam akhlak je. Okay, next, kepentingan ihsan. Apa yang pentingnya ihsan ni? Ihsan ni dia tentukan hal tuju kehidupan Muslim tu, sama ada dekat dunia atau akhirat. Lepas tu, ihsan dia cerminkan kehidupan seorang Muslim yang sejati, sama ada dia buat ibadah atau buat maksiat. Okay, ketiga pula, tindak balas seseorang untuk melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Okay, yang keempat, dia adalah merangkumi setiap perlakuan semasa manusia, sama ada yang bersangkutan urusan dunia dan akhirat. Maksud dia kat sini yang merangkumi setiap perlakuan semasa manusia maksudnya ihsan ni dia nak tengok. Okay. Salah. Okay, betul tu. Okay, so nombor 5, sorry. So nombor 5 pula, manusia diperintahkan bersikap ihsan terhadap binatang. Sebab apa? Binatang tu pun adalah makhluk Allah dan kita pun makhluk Allah. So kita tak ada hak pun nak menyiksa binatang tu. Dan entah haiwan dapat masuk syurga daripada kita kan. Okay, apa usaha dan
usaha dan tindakan untuk meyakini ihsan. Okay, dia ada dalam 3 aspek, iaitu negara, masyarakat dan individu. Kalau untuk negara, okay, pihak pemerintah boleh je memupuk sifat ihsan dalam diri warga negara dengan menuntut mereka berbuat baik kepada sesiapa sahaja, kepada manusia ataupun persekitaran. Kalau negara, okay, contoh untuk persekitaran, kita janganlah mencemarkan alam sekitar. Kita boleh kutip sampah tu atau recycle ke, itulah bersifat ihsan yang negara boleh buat. Kalau untuk masyarakat, anggota masyarakat boleh hendaklah berakhlak mulia dan sentiasa menghormati orang lain, sama ada yang muda atau yang tua. Okay, itu dah obvious lah, semua boleh tahu kan. Okay, dan last yang individu. Individu, seseorang pekerja mestilah mempunyai perancangan dan strategi untuk mencapai kejayaan. Okay, so semua faham ke apa maksud ihsan? Okay, kalau tak faham, tak payah tanya kot sebab tak tahu nak jawab macam mana. Okay, apa aku mengharapnya. Okay, sekian, terima kasih.